kita sambung balik semula. Sekarang ni saya akan tunjukkan bagaimana nak buat mi menggunakan kita punya Noksan Noodle Maker. Okey, jadi bahan-bahan yang kita perlukan adalah yang ini tepung gandum biasa je 500 gram. Dan yang ini air 170 gram. Ya, nanti resepi saya akan tuliskan. Dan kita akan tambahkan dengan garam sedikit dan juga serbuk kunyit untuk bagi dia nampak warna kuning lah. Kalau tak nak letak serbuk kunyit pun tak apa, tak ada masalah. Resepi yang ini yang memang selalu kami pakai dan kalau boleh janganlah buat sebab kapasitinya lebih kurang dalam 500 ke 500 setengah macam tu. Yang selalu kami pakai memang 500. Dan resepi yang ini saya tak gunakan kita punya cawan penyukat ni ataupun saya tak gunakan kita punya resepi dekat atas ni. Ya. Dan resepi ni tidak ada di dalam buku resepi yang Noodle Maker bagi sekali ni. Ya. Maksudnya ni daripada kami punya trial and error lah sebelum-sebelum ni untuk memaksimalkan penggunaan Noodle Maker. Okey, jadi bila saya on terus akan menyala dekat atas ni butang auto stop dan yang ini extrude. Kalau untuk on off semua ada dekat sini lah. Dan yang ini extrude. Contoh kalau macam ada parts yang macam dah tak boleh keluar dekat sini, so kita tekan extrude lah untuk keluarkan kita punya bancuhan mie tadi. Jadinya untuk masukkan bahan-bahan kita mula-mula sekali kena buka lah dia punya penutup ni. Okay, bila kita buka dia punya warna ni memang akan ter-off. Okey, jadi saya akan masukkan tepung dekat sini. Apa-apa bahan kering semua kita masukkan dulu. Maksudnya kalau tepung ke ataupun garam ke kunyit ke kan, masukkan kat sini lah. Dan bila kita celur 500 gram tepung ni, insyaAllah kita akan dapat lebih kurang dalam 1 kilo mie. Sebab nanti dia akan kembang. Selalunya mie kita walaupun makan sikit je tapi kenyal dan dia mengenyangkan. So tak payah makan banyak-banyak pun tak apa. Dia punya rasa lebih kurang macam mi tarik mi tarik Cina. Kena rasa sendirilah siapa-siapa yang belum rasa ni. Once dah rasa kita punya mie yang kita buat sendiri daripada Noodle Maker, insyaAllah kita tak akan cari dah mie yang lain yang dekat kedai tu. Okey, saya letak sedikit garam. Sebenarnya kalau tak nak letak garam pun tak apa, sebab nanti bila kita masak kan, kita punya mie akan ambil perasa daripada contoh macam mie goreng ke, mie kuah kita ke kan. Okey, dan saya letak serbuk kunyit sikit nak bagi dia warna kuning. Okey. Kalau dekat dalam buku resepi Noksan Noodle Maker ni memang ada resepinya yang letak minyak dan juga letak telur. Jadinya kalau untuk minyak dengan telur, yang itu kita kira dia sebagai bahan cecair. Kalau untuk bahan cecair kita masukkan kemudian. Okey, bila dah masuk semua ni bahan yang kering ni, terus saya tutup. Okey, pastikan semua masuk baru dia akan tertutup. Okey. Bila dah tertutup apa semua tu kan, dia akan menyala. Saya akan tekan butang yang auto stop. Dan kita punya Noksan Noodle Maker terus dia akan berjalan sendirilah. Okey, bila adunan yang kering ni dah berjalan, barulah kita masukkan part yang cecair pula. Contoh macam air ke ataupun minyak ke ataupun telur ke kan. Dan part yang cecair itu kita masukkan daripada bahagian yang atas ni. Okey. Saya masukkan dia dekat sini. Contohlah kalau macam nak buat mi bayam. So yang adunan yang basah ni ataupun yang bahagian cecair ni, ini adalah air rebusan bayam lah. Jadinya mi kita akan jadi warna hijau. Ataupun kalau nak buat mi carrot ke kan. Masukkan sampai habis. Kita tak perlu tunggu lama pun. Noksan Noodle Maker kita akan buat semua kerja. Kalau kita tengok kan, dia memang nampak cantik lah. Mula-mula dia akan adun dulu. Lepas tu bila semua dah adun sebati, baru dia akan tolak keluar. Kalau kita tengok tekstur yang ada dekat dalam ni, memang nampak macam breadcrumb, macam tekstur tukak bercantum.
Tapi sebenarnya ini adalah tekstur yang sebenar. Dia tak boleh bergumpal macam tekstur roti. Ya, sebab kalau bergumpal memang susahlah untuk kita dapatkan hasil yang cantik. Susah untuk mesin ni extrude ni yang ada dekat dalam ni. Okey. Keseluruhan proses yang diambil untuk noodle maker kita daripada dia mengadun sampailah dia keluar lebih kurang dalam 2 minit. Jadinya sambil-sambil mi kita ni diadun, boleh tak kita panaskan kuali untuk kita celur kita punya mi kita. Celur lebih kurang dalam 3-4 minit je. Ataupun kalau nak guna Noxa pressure cooker pun boleh. Kita boleh guna function yang stir fry. Letak air dekat dalam tu, tekan function stir fry. Bila air dah mendidih, baru kita masukkan mi kita yang dah siap. Ataupun kalau nak lagi cepat, masukkan air, kita gunakan function high pressure. 1 minit saja. Yang itu memang cantiklah mi kita. Okey. Let's say kalau macam nak buat banyak sekali kan, nak buat banyak, lepas tu nak simpan dekat dalam peti sejuk, Noxa noodle maker kita ni memang boleh, contohlah kalau macam nak buat sampai 10 kilo ke satu malam pun boleh, tak ada masalah. Celur, simpan elok-elok dekat dalam peti sejuk, memang tahan dalam 7 ke 8 hari. Ya? Contohlah kalau ada sesiapa yang nak meniaga mi kan, especially sekarang ni waktu bulan puasa ni, ramai yang akan mencari mi sebenarnya, dan ramai orang mencari mi yang tak ada gunakan asid borik, tak ada gunakan kapur. So kitalah yang akan hasilkan. Okey, sekarang kita tengok proses pengeluaran mi. Dia akan keluar daripada moncong yang depan tu. Mula-mula memang kita nampak dia macam agak menggerutu, tapi bila dah lama-lama nanti cantik. Kalau yang macam menggerutu sikit-sikit ni kan, bila kita celur nanti dia akan jadi cantik jugalah. Dia akan dia keluar ikutlah kepanjangan mana yang kita nak. Tapi selalunya kalau macam kami buat mi, memang kami biarkan dia keluar habis, memang tak potong. Nanti bila nak makan nanti baru potong. Okey, kan cantik kan mi kita. Boleh nampaklah dia punya tekstur dia. Okey. Okey, kita biar mi kita ni buat kerja. Maksudnya kalau macam anak-anak nak tolong kita buat mi sendiri pun boleh. Macam anak-anak kami tak ada masalah untuk diorang buat mi sendiri. Siap masa cuti sekolah tahun lepas, ada yang berniaga lagi jual dekat kawan-kawan atau nenek. Okey. Kalau macam kita tunggu kita punya noodle maker ni buat kerja, memang macam lama jugalah. So kita biarkan je dia buat kerja. Nanti kita tengok hasil dia yang dah siap. Saya panaskan air sekejap dekat dapur untuk kita celur ni kita. Okey? Kita tengok mi kita, ni hasil kejadiannya, tapi masih ada lagi baki yang ada dekat dalam mi. Jadinya kalau masih lagi tak puas hati kan, kita nak make sure semua tepung tu kalau ada yang boleh keluar lagi, kita keluarkan dia. Kita tekan yang button yang extrude ni. Just tekan button yang extrude ni. Noodle maker kita terus akan berjalan untuk keluarkan saki-baki yang ada sampailah kiranya ke titisan tepung yang terakhir lah. Kalau dah tak boleh bergerak lagi kan dekat sini, maksudnya dah habis lah tu. So kita boleh berhentikan lah kita punya noodle maker. Yang ni masih lagi boleh berjalan sikit-sikit. Adunan kita memang cantik. Dia terus berjalan daripada awal sampai akhir. Maksudnya inilah tekstur yang sebenarnya
kita nak bila kita buat mi sendiri guna noksa noodle maker kita. Kita biar je dia berjalan sampailah dia berhenti sendiri. Kalau tengok dekat dalam dah puas hati, tak ada apa-apa lagi baki tepung, kita boleh stopkan lah. Okey, macam ni kan, saya rasa macam dah okey dah, tak ada apa-apa dah. Dia akan mesin ni akan berusaha sendiri untuk keluarkan. Kalau dah tak boleh, yang ini bunyi yang menunjukkan yang okey lah dah, tak ada apa-apa dah yang nak dikeluarkan. So kita stopkan dia. Stop. Okey. Dan kita boleh potong lah kita punya mi yang dah siap ni untuk kita celung. Okey, so inilah dia. Okey, kejap lagi saya nak celur. Nanti kita tengok cara macam mana nak celur kita punya mi ni ya. Okey. Ni kita dah panaskan air dekat dalam periuk kita. Saya dah masukkan sedikit minyak lah untuk mengelakkan daripada kita punya mi ni melekat-lekat nanti kan. Okey, dan just masukkan je mi kita. Kalau rajin bolehlah uraikan satu-satu kan. Okey. Kena make sure air dah mendidih sikit lah baru kita masukkan kita punya mi. Lepas tu biarkan dia masak. Selalunya saya akan tengok bila dia timbul tu kira okey dah. Ataupun saya tengok dekat setiap, bukan dekat setiap lah. Maksudnya ambil satu helai mi ni kan. Kita tengok dalam dia dah masak belum. Maksudnya dah tak ada tepung dekat dalam tu. Ya? So bila dah masak, kita toastkan dia. Lepas tu lalukan dengan air pipe. Air pipe sejuk lah. Maksudnya untuk memberhentikan proses memasak mi ni. Okey, lepas tu boleh terus nak buat mi goreng ke ataupun mi bandung ke, tak kisahlah mi apa-apa kan, ataupun simpan dalam peti sejuk. Okey. Okey, kita tengok mi kita. Ni hasil kejadiannya, tapi masih ada lagi baki yang ada dekat dalam ni. Jadinya kalau masih lagi tak puas hati kan, kita nak make sure semua tepung tu kalau ada yang boleh keluar lagi, kita keluarkan dia. Kita tekan yang button yang extrude ni. Ya, just tekan button yang extrude ni. Noodle maker kita terus akan berjalan untuk keluarkan saki-baki yang ada sampailah kiranya ke titisan tepung yang terakhir lah. Kalau dah tak boleh bergerak lagi kan dekat sini, maksudnya dah habis lah tu. So kita boleh berhentikan lah kita punya noodle maker. Boleh berjalan sikit-sikit. Adonan kita memang cantik. Dia terus berjalan daripada awal sampai akhir. Maksudnya inilah tekstur yang sebenarnya kita nak bila kita buat mi sendiri guna noksa noodle maker kita. Kita biar je dia berjalan sampailah dia berhenti sendiri. Kalau tengok dekat dalam dah puas hati, tak ada apa-apa lagi baki tepung, kita boleh stopkan lah. Okey, macam ni kan, saya rasa macam dah okey dah, tak ada apa-apa dah. Biarkan mesin ni akan berusaha sendiri untuk keluarkan. Kalau dah tak boleh, yang ini bunyi yang menunjukkan yang okey lah dah, tak ada apa-apa dah yang nak dikeluarkan. So kita stopkan dia. Stop. Okey. Dan kita boleh potong lah kita punya mi yang dah siap ni untuk kita celung. Okey, so inilah dia. Okey, kejap lagi saya nak celur. Nanti kita tengok cara macam mana nak celur kita punya mi ni ya. Okey. Kalau nampak kat sini kan, kita punya mi dia dah timbul. Maksudnya sekejap lagi okey lah dah ni. Boleh angkat lah dah, boleh toastkan.